Okey, salam sejahtera semua. Harap kita tinggal lagi 5 orang belum masuk lagi. Dapat tak kena pasti siapa yang belum masuk lagi? Paris Chong. Sama Teo Hui Se dengan Teo Hui Ru. Ain belum masuk Okay, tak apa, kita dah record. Okay, Jashan baru masuk. Okay, so hari ni minggu lepas cikgu bagi kamu minggu depan. Cikgu, ya, betul lah hari Rabu kan, cikgu bagi kamu 2 video kan. Okay, hari ni cikgu jelaskan ya. Okay. So, hari ni cikgu tak guna ni lah. Okay, hari ni tak perlu gunakan ClassPoint. Okay, so kita masih pada 10.11 ya, menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkesan. Okay, apa yang kamu dah belajar hari itu ialah menetapkan maklumat kewangan. Okay, ingat lagi tak? Macam mana kamu nak tetapkan maklumat kewangan apa yang kamu gunakan? Boleh seorang beritahu cikgu? Apa huruf tu yang start dengan S? Smart Okay, kita kena spesifik. Lepas tu? Measurable. So kamu rujuk smart Okay, menilai kedudukan kewangan. Yang kedua ialah asset dan liability ya. Liability ni dalam terms accounting, liability sebenarnya hutang-hutang, okay, belanja yang kita kena keluarkan. Asset ialah yang kita ada. Okay, contoh cikgu, aset saya ada rumah, saya ada kereta, okay, ada duit dalam bank, duit di tangan, semua tu adalah aset. So untuk kamu, aset kamu ialah apa? Wang simpanan kamu loh. Okay, katakan sekarang rumah ibu bapa kamu dah ada tulis waris pada kamu. So rumah pun kamu punya aset. Okay, kenderaan kamu belum ada lagi kan? Okay, so semua harta benda kamu adalah aset kamu. Okay, kepunyaan kamu. So hari ini kita akan mewujudkan pelan kewangan. Okay, kita akan ke proses yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Okay, cikgu akan start dengan quizy untuk saya lihat kefahaman kamu yang lepas untuk 2 tadi Okay, so cikgu start live quizy. Ada 15 soalan di sini. Okay, 15 soalan di sini ya. Setiap soalan saya bagi 30 saat Okay, so sekarang saya start live Okay, kita buat sama-sama. So, timer, leaderboard, shuffle. Okay, continue. Okay, so saya akan copy link ni. Kamu klik pada chat box di sini. Okay. Kalau tak jumpa, saya letak di Telegram. Okay. Okay, saya dah dapat Jong Eun, Syafika, Jashuan. Duduk cepat-cepat. So, jawab 15 soalan. Okay, tak sampai 7 minit dah nanti. Lagi. Cepat-cepat. Saya ada sekarang, siapa yang belum masuk lagi? Apabila saya scroll. Okay, siapa yang tak dapat masuk? Okay, siapa yang baru masuk tadi? Okay, siapa yang baru masuk tadi, kamu klik quizy Sekarang saya jalankan quizy live untuk uji kamu 2 maklumat yang kamu belajar pada hari Rabu lepas. Okay, menetapkan maklumat kewangan SMART, okay, dengan menilai kedudukan kewangan. Okay. So, saya anggap yang ni terus supaya pentasiran bilik darjah lah. Kamu dah jawab soalan ni, tak payah buat latihan tambahan lagi. Okay, so nanti akhir pun kita akan buat yang sama. So, siapa yang belum sign?
Okay. Huiru dengan Huisa kamu kena log in akaun lain-lain Satu guna handphone, satu guna komputer Sebab ni saya ambil markah. Cepat, siapa lagi? Siapa yang tertinggal bas ni? Ada Karen, Joanne, Ain, Raisha, Huiru. Cepat. Okay, Elisa dapat masuk. Cikgu bagi 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cikgu start Siapa yang tertinggal bas tu nanti kamu buat latihan tambahan. Okay, maksudnya end class nanti saya akan buka sebagai practice. Okay, so soalan pertama. Antara berikut yang manakah langkah pertama dalam pengurusan kewangan? Dia nak langkah pertama. Cepat lagi 6 orang. Wiru, Yasmin, cepat klik jawapan. Langkah pertama, proses pertama tadi. Okay, tak dapat klik jawapan ke apa? Okay, sekarang yung kat hadapan Okay, next question. Pilih yang benar mengenai maklumat kewangan jangka pendek. So, kamu klik dua jawapannya. Ada dua jawapan, kamu kena klik. Pilih mana-mana dua yang melibatkan jangka pendek. Buat pilihan kamu. Elisa, dapat tekan tak Elisa? Dengan Chong Zi En. Okay. So, time's up. Okay, Ahan di. Okay, tunjuk Huiz come first. Okay, soalan yang ketiga. Kenapa sih maklumat kewangan jangka pendek berdasarkan senarai di bawah? Yang manakah? So, ada 3 jawapan. Membeli set sofa, membeli komputer, membeli rumah berkembang, simpanan untuk pendidikan, bercuti di Sipadan. Sipadan kat Sabah kan? Pilih, ada 3 jawapan. Raisha, Huiru, Samin. Okey. Masih ada 5 orang tak? Kak. Okay, Sharon dah di tempat pertama. Okay. Next question. Kenapa sih maklumat kewangan jangka panjang? Jangka panjang kamu nak beli apa? So, ada 3 jawapan. Pilih 3 jawapan. Raisha dengan Jok Hui. Zi En. Okey. Dah. Ini soalan yang full. Semua orang jawab. Okey. Next question. Contoh perbelanjaan berasaskan keperluan ialah. Pilih 2 jawapan. Keperluan. Membeli makanan, alatan permainan, tiket percutian, membeli pakaian. Ain, tinggal kamu. Cepat-cepat. Yeay. So, all done. Kita ke next question. Apakah jenis perbelanjaan yang mengakibatkan seseorang individu berbelanja melebihi kemampuan? Belanja berasaskan keperluan, belanja berasaskan kehendak, belanja berasaskan produk. Di mana kita kategorikan dia belanja melebihi kemampuan. Okey, semua dah jawab. Okay, next question. Pilih kebaikan mempunyai perancangan kewangan yang cekap.
Okey, ada dua jawapan kamu kena klik dua jawapan. Membantu individu bebas daripada masalah, mendidik agar berusaha mewujudkan simpanan, menggalakkan individu di dua pekerjaan. Perancangan kewangan yang cekap. Siapa lagi last sekali? Okay, all done. Okay, tahniah. Okay, sharing di tempat pertama lagi Berdasarkan konsep SMART, yang manakah benar? S ialah tempoh masa, A ialah boleh dicapai, M ialah spesifik, T ialah boleh diukur. Yang mana satu benar? Okay. Banyak yang pilih A, ada seorang yang pilih M. Okay. So jawapannya A ya. Okay, next question. Apakah yang perlu anda lakukan setelah mendapat gaji? Simpan dahulu baru belanja, okey. Belanja dahulu. Bayar hutang dan belanja tidak pasti. Ada orang yang jawab tidak pasti. Apa yang kamu perlu bila kamu dapat gaji? Apa yang kamu kena fikir dulu? Okey. Mengapa kita perlu mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan dari semasa ke semasa? Kenapa kita nak menyemak, membuat anggaran? Betul ke? Jawapan saya rasa memastikan aliran tunai ni. Okey, kamu 5 orang saja yang jawab betul. Okey, memastikan memastikan aliran tunai bukan membuat anggaran. Okey, next question. Apakah yang perlu didulukan? Keperluan ataupun kehendak? Cepat-cepat lagi seorang. Okay, Odan. Okay, jawapannya keperluan. Soalan 12. Mengapa kita perlu mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan dari semasa ke semasa? Menyemak aliran ataupun membuat anggaran? Okey, memastikan aliran tunai ya. Okey, yang ni Bank Jago ingin membeli sebuah komputer riba yang bernilai RM3,000 sebagai hadiah bagi hari jadi anaknya. Oleh itu, dia telah bercadang untuk menyimpan 300 sebulan untuk 10 bulan. Adakah dia mengikuti SMART? Ya atau tidak? Smart tak dia? Okay, so 300 untuk 10 bulan dapat 3,000. So, ya dia ikut smart dia. Encik Lemon ingin membeli sebuah rumah berharga 200,000 jika beliau membeli jumlah yang mencukup. So, smart atau tidak? Beli wang tunai dengan wang tunainya 200,000. Sekaligus dia keluarkan 200,000 tu, dia terus beli.
Okey, jawapannya tidak, ya. Okey, kita tak boleh keluarkan satu jumlah wang aliran tunai kamu terlalu besar. Okey, Cik Tomoyo ni dia seorang kartunis mendapat pendapatan 4,000 ingin mendirikan rumah tangga dalam masa 2 tahun. Anggaran perbelanjaan ialah 40,000. Dia smart ke tak smart? Dia tengok, dia ingin menyimpan sebanyak 2,000 sebulan. Satu bulan dia simpan 2,000. Dah 50% daripada duit gajinya. Okey, tidak smart ya. Okey, ramai yang jawab smart. Sebab dia dah guna 50% daripada gajinya. Gaji dia hanya 4,000, dia dah simpan 2,000. Tak boleh lebih daripada, okey, macam mana kita nak kata smart? Kita tak boleh lebih daripada 20% untuk kita kehendak dan kehendak kita. Okey? Kehendak tak boleh lebih daripada 20% ya. Okey. Dah habis Okey, dah habis. Okey, siapa pertama? Tanya Lo Jiaxuan. Okey. Skor kamu semua dapat 90 ke atas kan? Ada tak? Okey. Cuma Chong Zi-en dapat 40% sebab kamu masuk lambat. Okey. Dengan Serin So kamu nanti kena usaha balik Okey. So kita balik ke PowerPoint. Apa yang kita nak belajar hari ini? Tinggal berapa minit saja lagi. Okey, cepat-cepat. Okey. So tadi quiz dah. Okey, hari ini kita nak mewujudkan pelan kewangan. Okey, cikgu nak bawa kamu. Okey, cepat Kata kunci untuk pelan kewangan ni, okey, mewujudkan pelan kewangan, dia ada pendapatan aktif, pendapatan pasif, pembelanjaan tetap dengan pembelanjaan tidak tetap. Okey, kalau kamu nampak gambar yang cikgu bagi ni ialah pekerjaan. Maksudnya dapat gaji ialah pendapatan aktif. Okey, pasif ni kita goyang-goyang kaki, duit masuk. Itu adalah pasif. Okey, contohnya ada bonus ke, duit raya kamu ke, itu adalah pendapatan pasif. Kalau kamu punya ibu bapa tiap-tiap minggu bagi kamu duit poket, maksudnya pendapatan aktif kamu. Okey, pembelanjaan tetap. Contohnya kita, cikgu nak bayar loan rumah, loan kereta, okey, pembelanjaan tetap nak belanja, okey. Pembelanjaan tidak tetap ni ialah yang kita pergi shopping-shopping, barang dapur semua tu kita kata pendapatan tidak tetap. So apa yang saya nak kamu buat ialah, okey, kamu dalam buku latihan hari ni kamu tak payah buat latihan kamu buatkan nota. Okey, buatkan nota. Okey, so dah ada 2 hari tu kan, kamu pun buatkan nota I think okey, ataupun nota yang kamu rasa kamu faham, nota kamu sendiri. Okey, so start daripada yang pertama. Okey, start daripada yang pertama, menetapkan alamat ni. Smart, kamu nyatakan apa tu smart. Okey, lepas tu untuk menilai kedudukan kewangan, kamu nyatakan apa tu asset dan liability. Hari ni apa yang kamu kena buat ialah menentukan pelan kewangan. So kamu buat nota saja hari ni. Okey, so pendapatan aktif ada gaji. Okey, kat sini kita start dengan ni gaji, allowance, commission. Okey, yang tetap. Okey, so pasif dia boleh sewa diterima. Mungkin tak ada orang sewa rumah kamu tak dapat. Okey, yang tu pasif. Faedah yang diterima, mungkin bank kamu bergantung kepada berapa duit yang kamu masukkan, dividen, berapa usaha kamu baru kamu dapat dividen. Okey, perbelanjaan tetap, contohnya sewa rumah, insurans, okey, ansuran rumah, ansuran kereta, okey, sebaliknya bayaran kad kredit, okey, tiap-tiap bulan kita mesti kena bayar kad kredit. Yang tidak tetap ialah bayaran bil, elektrik, air, okey, barangan dapur, kamu tanya ibu bapa kamu lah. Okey, petrol pun tidak tetap. Okey, so hari ni tugasan kamu ialah hanya buat nota. Okey,
So, langkah-langkah yang diperlukan untuk mengambil kira sebelum mewujudkan pelan kewangan, sebelum kita nak wujudkan, pertama, kita kena tahu, tentukan tujuan. Okey, tujuan dan maklumat kita. Jangka pendek ataupun jangka panjang. Okey. Kedua, baru kita membuat anggaran awal untuk mencapai setiap maklumat. Okey, kita buat anggaran dulu. Okey, dari tempoh masa ke duit yang kita ada. Ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan. Okey, kita kira kalau gaji saya RM5,000, berapa yang saya nak simpan? Okey, untuk capai jangka panjang ataupun jangka pendek. Kalau jangka pendek saya kena simpan lebih banyak kan? Okey. 4, menganalisis tabiat perbelanjaan saya. Adakah saya ni seorang pemboros ataupun saya selalu berjimat cemat? Okey, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. So kalau saya ni jenis yang pemboros, maksudnya masa yang saya gunakan adalah lebih panjang. Kalau saya orang yang berjimat cemat, mungkin boleh pendekkan masa saya. Okey, menentukan strategi pendapatan yang boleh akan membantu mencapai maklumat. Okey, strategi kita. Okey. So, contoh maklumat kewangan seorang individu. Okey, so dari sekarang kamu boleh mimpi Okey, kamu boleh buat angan-angan. Okey, fikir. Sekarang kamu baru 17 tahun kan? Okey, katakan 18 tahun kamu ambil SPM, lepas SPM kamu akan pergi ambil degree ataupun kamu belajar sampai apa? Diploma ataupun degree 5 tahun, diploma 3 tahun. Okey, lepas tu kamu keluar dalam dunia pekerjaan, berapa tahun kamu nak kahwin? Okey, umur berapa kamu nak kahwin? So kamu nak simpan berapa? Okey. So perempuan tak perlu simpan duit untuk kahwin kan? Cuma lelaki saja kan? Okey, umur 30 tahun kamu nak ada kereta. Kereta kamu set kan? Kamu nak kereta apa? Kereta impian kamu. Okey, 35 tahun kamu nak rumah kamu sendiri. Okey, so 55 tahun kamu nak belancong. Okey, sebab dah pencen kan, dah tua-tua kan, nak belancong. Okey, kamu nak simpan berapa? 60 persaraan, lepas kamu bersara, kamu ada berapa duit untuk kamu spend sampai kamu mati. Okey, kamu kena simpan untuk persaraan. So, ini adalah maklumat kewangan seseorang. Okey, contoh ni, okey, contoh di sini, Encik Derek ni dia menerima, okey, contoh soalannya, dia akan tanya macam ni. Dia akan bagi tahu kamu pendapatan aktif dia, pendapatan pasif dia. Okey, lepas tu perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tidak tetap. Okey, so daripada sini saya lebih suka persembahkan dalam bentuk jadual. Okey, so kita nampak dengan jelas pendapatan kita dengan perbelanjaan kita. So kita nampak jumlah dia 400 dengan 400 pula. 4,000 ialah pendapatan, perbelanjaan adalah 2,000. Okey, apa yang dia nak tanyakan? Hitungkan aliran tunai bulanan Encik Derek. Okey, jelaskan jawapan kamu. Aliran tunai kat sini adalah kamu punya pendapatan tolak dengan pembelanjaan. Okey. So, jumlah pendapatan, okey. So, kamu lihat di sini, ni ialah pendapatan kamu aktif dengan pasif, kita akan dapat 4,000. Okey. So, maksudnya di sini, okey, 3,000 tambah dengan ni 1,000 kan. So, dapat 4,000. Kita tolak dengan perbelanjaan. So, kalau cikgu dah buat jadual macam ni, cikgu terus ambil 4,000 saya tolak dengan 2,000. Okey, sekiranya saya dapat baki bezanya adalah positif, maksudnya aliran tunai saya positif. Maksudnya saya boleh gerak duit saya lagi 2,000. Okey, 2,000 lagi saya boleh buat saya punya simpanan ke ataupun saya boleh buat rancangan. Okey, untuk yang seterusnya. Okey, untuk soalan, okey, dia nak buat pelaburan pun boleh. Okey. So untuk B, jelaskan aliran tunai Encik Derek. Okey, dia nak kamu jelaskan. Dia kata jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud. Pasif ni tak wujud. Okey, ni dah potong. Pasif tak wujud, lepas tu jumlah perbelanjaan meningkat 60%. Okey, ni kamu kira. So kalau ni tak ada, so ni akan jadi berapa? Ni akan jadi 3,000.
Okey, perbelanjaan dia sebenarnya 2,000 kan? Dia meningkat 60%. So kamu kira 60% daripada 2,000 berapa? Siapa yang sedang pegang kalkulator? 60% tu berapa? Daripada 1,200. 1,200 kan? Okey, 1,200 ni kamu kena tambah dengan 2,000. So kamu akan dapat dekat sini 3,200. So pendapatan tolak perbelanjaan, so kamu akan dapat negatif, betul tak? Okey, tapi kat jawapan kat sini kamu tulis positif, tapi kat sini tulis aliran tunai negatif. Okey? Dari segi sebenarnya salah tak kalau saya letak negatif kat sini? Tak salah ya, kamu boleh letak negatif. Okey, boleh letak negatif. Memang kan 3,000 tolak 3,200 memang dapat negatif 200. Okey, so Derek ni menyebabkan, okey, apa dia punya justifikasi? Dia akan membebankan Encik Derek dan menyebabkan beliau menggunakan, okey, bila kita negatif kan, kita mesti kena fikir ya, kad kredit yang kamu belajar masa tingkatan 3. Okey, kamu mesti gunakan kemudahan kad kredit untuk mengatasi masalah ni. Okey, so 200, setakat 200 ni kamu boleh pinjam kad kredit Okey, jangan pula pergi kata kamu pergi pinjam Along, okey, pinjam bank, itu tak logik Okey. So boleh untuk soalan begini. Okey, tugasan nanti saya akan bagikan link. Masa pun dah sampai ke penghujung, ada 3 minit lagi. Okay, so cikgu akan assign kamu lihat dekat Google Classroom Saya rasa saya dah assign tak? Kamu masuk Google Classroom, kamu ada tak nampak? Sebab saya dah set masanya, okay? Okay, belum lagi Okay, ni dia tak masuk dalam matematik pengguna, okay. So cikgu dah masukkan dia pada classwork hari ni, okay. So ni ialah kamu punya assignment untuk jawab quiz berkaitan dengan hari ni Boleh? Boleh. Okay Kalau boleh, kita boleh end kelas hari ini. Ada masalah tak? Ada tak siapa nak bertanya? Mana bahagian yang kurang jelas? Hari ini kita mewujudkan pelan kewangan. Okay? Tak ada Kalau tak ada, terima kasih semua. Terima kasih, Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.